وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengerusi surau, yang imam-imam, yang dimuliakan imam-imam, dan juga sekalian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah pada malam ini. Marilah kita mulakan majlis kita ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita akan meneruskan pengajian tajwid kita. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat petunjuk dan rahmat kepada Allah Ta'ala untuk kita bawa segala amalan kita ni ke hadapan Allah Ta'ala, dan Allah menerimanya mudah-mudahan. Sebelum kita membuka kitab Resam Osmani itu, suka saya membacakan sebuah hadis Nabi yang berkaitan dengan Al-Quran yang memberi syaraat insya-Allah kepada kita sekiranya kita membaca dan mengamalkan segala ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih, yang maksudnya daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi berpesan kepada kita supaya kita membaca Al-Quran, kerana Al-Quran yang kita baca ini akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongan yang membaca dan mengamalkannya, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita terus membuka kitab tajwid kita teruskan pengajian kita pada muka surat 3. Kita berhenti pada tanda sukun kalau tak silap saya. Muka surat 3 tanda sukun. Tajuknya dia asal tu tanda-tanda bacaan bahasa Arab dalam Al-Quran rasmi Resam Osmani. Tanda sukun ini senang kita fahami, iaitu tanda mati. Kalau kita kata, orang kata tanda sukun tu maksudnya tanda mati ya. Tanda mati macam dalam kurungan tu dalam rupa bentuk kha. Itu biasa kita nampak, kita jumpa. Tanda ini dia menjelaskan, tanda ini terletak di atas, ada tuan-tuan ya? Ada ya? Tanda ini terletak di atas mana-mana huruf untuk menunjukkan huruf yang berkenaan bertanda sukun ataupun bertanda mati. Bunyi bacaannya adalah ringan, setengah harkat. Ia adalah bunyi asal daripada huruf, tidak dapat bergerak melainkan apabila ia diberi tanda bacaan vokal, maka hiduplah bunyi. Bila dia beri tanda baru dia
akan berbunyi. Diberi contoh situ, tanda ba tu ada tanda mati, diberi tanda bacaan vokal baris di atas, dia akan dibaca dengan ba. Begitulah seterusnya. Yang tu, yang di bawah tu pun tak ada apa. Saya teruskan kepada tanda tasydid di bawah tu. Tanda tasydid. Apa dia tanda tasydid? Dalam kurungan tu ada tanda macam huruf, kalau kita kata macam huruf W lah. Tasydid ni macam huruf W tu, tanda kecil tu. Apa penjelasannya? Di dalam bahasa Arab, huruf-huruf ganda tidak ditulis dua kali, tetapi ditandakan dengan tanda tasydid ataupun syaddah atau sabdu. Kita gunakan biasanya sabdu. Jadi rupa tanda sabdu itu yang dalam kurungan itulah, supaya kita biasa jumpa dalam Al-Quran, ya. Ia juga dinamakan bacaan idgham. Kalau kita jumpa sabdu tu, kita akan terus masuk kepada huruf yang dia berjumpa tu, di atas huruf sabdu tu terus masuk, Contohnya perkataan marra. Mim tu di atas tu ada baris, kemudian ra tu ada sabdu di atasnya ada baris. Marra asalnya ialah asalnya ditulis mim ra mati di atas tu, berbaris di atas, dan juga ada ra baris di atas. Maksudnya ada dua huruf ra di situ. Jadi sabdu tu menggantikan huruf ra yang ada dua ra sebenarnya. Ya, lagi satu ar-rabbu, maksudnya ada dua ar-rabbu, ya. Jadi ba-nya ada dua ba situ, sebab di atas ba tu ada tanda sabdu. Jadi kalau dalam yang disebutkan tadi ra ni sabdu ni, dikata ra bersabdu ni ialah bacaan idgham. Di situ ada contoh juga. Ar masuk terus kepada ar. Dari sabdu tu masuk ar. Ar-rabbu. Jadi dua huruf. Ba tu ada dua. Habis itu kita terus kepada muka surat sebelah. Tak apa, kalau saya cepat-cepat ni, kita cepatlah sikit kan. Ini bukan bahagian hukumnya, kita boleh baca tu lah. Bunyi-bunyi asas bagi setiap huruf hijaiyah bahasa Arab. Dibagi di situ ada huruf asas bahasa Arab yang kita akan baca. Yang pertamanya, dibaginya jadual di situ, ada 20 berapa huruf? Ada 28 huruf hijaiyah. Hijaiyah ni ejaan. Ya, jadi ada nombor di situ, ada tuan-tuan, huruf yang pertama huruf apa? Huruf yang pertama tu huruf hamzah, ya tak? Jadi dalam huruf hamzah tu, itulah rupanya dibagi hamzah, kemudian dalam kurungan tu. Jadi huruf hamzah ni, tuan-tuan, kalau kita perhatikan pada nombor 1 tu, baris tu nama hurufnya hamzah, hamzatun, dibagi dalam kurungan hamzah. Hamzah tu hamzah qata' nama dia. Hamzah saja, dia tak ada alif kan, panggil hamzah qata'. Hamzah. Kemudian kita tengok pada dia kata yang sebelah tu nama huruf tu, ini saya nak bagi sebagai dua je, nak jelaskan. Yang bertanda sukun, kemudian ada alif, ada hamzah, itu pun namanya hamzah. Ya, kemudian ada huruf apa tu? Huruf ya kan? Atas tu pun ada hamzah. Waw tu pun ada hamzah. Yang mati. Kemudian kalau dia bubuh baris, hamzah tu, huruf hamzah tu jadi a. Kalau ya tu pun jadi a juga. Yang ini dalam Quran banyak. Kadang-kadang kita pun keliru juga. Bukanlah keliru kan, tapi benda tu sebutnya a juga. I,
u. Kemudian berbaris serta berhuruf mat. Dia bertemu dengan mat. Huruf mat ni ada alif. Huruf mat ni ada 3 kan? Ada 3 alif, waw dengan ya. Kalau huruf hamzah tu bertemu dengan alif tu baris atas, itu namanya mat asli. A, I, U. Kemudian yang sebelah tu kalau tanwin baris 2 di atas an, in, un. Au, ai. Itu yang pertama huruf hamzah. Yang kedua huruf ba, baun, ba. Nama huruf tu ba. Ba bertanda sukun. Ba kalau berbaris babi bu. Ba, bi kalau ba tu dengan ba alif jadi ba, ya bi, ba waw bu. Ba, bi, bu, ban, bin, bun, bau, bi. Itu asas dia. Kita dah tahu dah tu. Cuma dia beritahulah nama-nama huruf tu kita dah biasa dah. Nombor 1 ada nombor 1, nombor 2 ba, 3 ta, 4 sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, gha, ain. Nombor 19 tu ada ditanya pada 2 minggu lepas ada. Ni ya tentang huruf ghain ni macam mana nak sebut. Nama dia, nombor dia gha, ya, ghai, nun, ghainun, ghai. Jadi kena disebut ghain. Ghain. Ghai. Dia ghai. 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 Ghaya. Dia berpandukan pada ejaan tu nama dia. Ghai. 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 Jadi itu panduan kita lah. Kemudian fa. Kalau ghin di atas ra, ghi, ru, ra. Macam tu lah. Huruf yang lain tu nombor 20 tu huruf fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Semua dah tahu dah tu. Tak ada masalah lah. Cuma kita nak ulang je. Apa ni? Jadi huruf-huruf ni, 28 huruf ni dia ada sifat huruf dia keluar daripada makhraj. Makhraj tempat keluar mulut kita tu kan. Jadi hurufnya dia memang sifat tu memang kalau kita sebut memang dia dah ada dah sifat huruf tu. Dia tak boleh lari dah. Macam huruf huruf alif, huruf hamzah, ta, di tempat sifat tu dah memang kita sebut macam itu. Jadi huruf mim, sifatnya ada mim, dia ada macam apa kita kata ada dengung sikit kan, mim kan ada macam tu kan. Waw, dia memang ada. Kalau kita baca, kita sebut huruf tu elok-elok, bila kita baca lagi dia kita betulkan sikit-sikit sajalah. Kalau daripada huruf tu dah kita sebut tu, itu hurufnya. Kalau kita biasa sebut tak ada masalah. Saya kata yang lain tu saya pun tak mau saya terangkan tentang nombor 1 nombor 2 tu, tentang tu yang huruf. Yang lain tu bolehlah tuan-tuan puan-puan semua tengok-tengoklah kan, buat sebut sendiri. Sebab kita nak ulang je tu. Saya nak teruskan kepada muka surat sebelah, pada muka surat 6 baru nak mula, iaitu pengenalan tentang ilmu tauhid. Ada ke nak tanya yang belakang tu tadi? Itu tanda-tanda bunyi asas dia. Tak ada ya? InsyaAllah tak ada dah tu. Jadi pada muka surat 6, pengenalan ilmu tajwid. Apa ilmu tajwid ni tuan-tuan? Dia kata sebelum mulai mempelajari ilmu tajwid, sebaik-baiknya mengetahui terlebih dahulu bahawa setiap ilmu ada 10 asas yang menjadi dasar pemikiran kita. Dia bagi panduan. Berikutnya dikemukakan 10 asas ilmu tajwid. Dia bagi 10. 10. Ini kalau kita baca kita faham. Yang pertama, pengertian tajwid menurut bahasa iaitu memperelokkan sesuatu. Kalau kita terjemahkan dalam baca Quran, memperelokkan bacaan Al-Quran lah.
menurut istilah ilmu tajwid, melafazkan setiap huruf dari makhraj, huruf makhraj yang keluar yang betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf, yakni sifatnya tu, sifat yang saya katakan tadi kan. Tiap-tiap huruf tu ada sifat dia, tapi sifat tu macam memang dah ada pada yang kita sebut tu. Setiap huruf yakni sifat aslinya, kemudian dia bagi tanda 2 kecil di situ. Maksudnya dia penjelasan tu nombor 2 tu, tengok tuan-tuan, puan-puan, dia penjelasan dia di bawah ni, nombor 2 tu di bawah tu kan. Dia terangkan tentang maksud sifat asli tu. Ada ada tuan-tuan dia ada nota kecil itu. Dan mustahaknya yakni sifat mendatangnya. Apa dia tentang maksud sifat asli? Ialah sifat-sifat yang lazim dan seterusnya lah. Ya, itu tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh faham sendiri. Nombor 2, apa asas 10 asas tu? Yang keduanya hukumnya, hukum mempelajarinya apa dia? Hukumnya mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksudnya ada seorang yang tak payah. Mempelajari ilmu tajwid ada seorang 2 cukup. Tapi dia kata dan mengamalkannya, yakni membaca Al-Quran itu pula lain pula dengan bertajwid adalah fardu ain, wajib. Dia wajib pula. Wajib baca Al-Quran tu dengan tajwid, dengan elok, itu fardu ain, wajib. Bagi setiap muslimin dan muslimat yang mukallaf, yang telah diberi tanggungjawab, yang ini cukup tanggungjawab dia. Itu dia. Jadi fardu ain, kalau tak, rasanya kalau tak belajar, kalau tak dapat tak apa, kalau tak belajar tak ada pula banyak lah soal jawab masuk. Jadi eloklah baca Al-Quran ni, kita memperelokkan bacaan, belajar walaupun sikit, tak tahu kita tanya dengan kawan-kawan ke, atau mana-mana media sosial sekarang ni semuanya banyak dengan baca Al-Quran ni. Nak baca macam-macam, nak berteranum pun ada. Tapi nak berteranum ni, nak berlagu ni tuan-tuan, puan-puan, mesti nak tahu hukum tajwid dulu, baru boleh teranum. Tak rugi dah, tak salah je. Yang ketiga, tumpuan perbincangannya ialah yang ketiga tu tumpuan perbincangan pada kalimah-kalimah Al-Quran. Ini dalam tentang pelajaran tajwid itulah. Dia menekan kepada kalimah-kalimah tu, sebut kalimahnya. Yang keempat, kelebihannya ia adalah semulia-mulia ilmu kerana ia langsung berkaitan dengan kitab Allah Al-Quranul Karim, berdasarkan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Uthman bin Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, rawahu al-Bukhari. Yang maknanya daripada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni siapa tuan-tuan? Khalifah ke Amirul Mukminin? Amirul Mukminin, menantu Rasulullah ya. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya tuan-tuan, mengajar kepada anak-anak, kita dah tahu, ajar pada anak-anak kita semuanya ganjarannya besar, pada suri mara ke ataupun kekerakan. Yang kelima, penyusunnya imam-imam qiraat.
penyusun ilmu tajwid ni ada imam-imam qiraat, imam-imam qiraat ni banyak tuan-tuan. Qiraat bacaan, jenis baca yang baca bunyi macam bacaan, banyak lah saya rasa jenis bacaan tu kalau kita dengar ya. Tapi kita pun kan qiraat kita yang ni ialah. Yang keenam, faedahnya mencapai kejayaan dan kebahagiaan serta mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah Ta'ala dan keredaan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Sekiranya kita berniat ikhlas kita membaca Al-Quran, berniat kita ikhlas kita mempelajari, membaca, mengamalkan, nak tahu sangat tentang Al-Quran, mudah-mudahan Allah berridha dan memberikan petunjuk kepada kita semua ya, untuk mendapatkan rahmat dan juga hidayah petunjuknya dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat insya-Allah. Yang ketujuh, dalilnya kita Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila, dalam surah Al-Muzammil. Dia kata maksud firman Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran itu secara tartil. Penerangan di situ, tartil ialah bacaan lambat dan tenang serta melafazkan setiap huruf dari makhraj yang betul dan memenuhi sifat-sifat asli dan sifat mendatang pada huruf yang berkenaan dan memelihara segala hukum tajwid serta merenung maknanya. Kemudian seterusnya nombor 8, nombor 9, nombor 10 tu tuan-tuan boleh baca faham sendirilah ya. Saya nak berhenti di situ di muka surat 7 tu, kita sambung di muka surat 8. Boleh ya tuan-tuan ya. Sini kita lihat, kita teruskan sedikit lagi tentang kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Ya. Kita baca Quran, kadang-kadang kita tak sedar ya. Rupanya kena perhati elok-elok. Mana sebut elok-elok ya. Apa kata dia? Sesungguhnya ulama pembaca Al-Quran telah membahagikan kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran kepada dua bahagian. Yang pertama, kesalahan yang nyata, kesalahan yang jelas. Kita dengar bacanya tu sama ada sebutan dia, baris-barisnya dia tak betul. Apa dia kata? Kesalahan yang nyata ataupun lahnul jaliyu, lahnul jali dekat bahasa Arab. Okey, kesalahan yang berlaku pada sebutan huruf tak betul, jauh benar bunyinya, sama ada membawa kepada perubahan makna atau tidak, seperti menukarkan bacaan huruf ta kepada dal. Itu jauh lah tuan-tuan ya. Ta disebutnya dal. Macam mana nak contoh ya? Menukarkan bacaan huruf ta kepada dal, itu jelas. Atau ta kepada ta kepada ta. Huruf ta tu tebal, huruf ta tu nipis. Beza sikit je. Ya. Ta, at. Dekat-dekat je. Satu ta, ada qalah-qalah, dia ada tebal. Bunyinya tebal. Huruf ta dia bunyinya nipis sikit. Dengan meninggalkan sifat-sifat isti'ala yang tebal yang ada pada huruf ta. Juga kesalahan yang berlaku pada tanda bacaan sama ada membawa kepada perubahan makna, seperti alhamdulillah dibacanya alhamdulillah. Tak boleh juga Tuhan ya.
alhamdulillah. Tak boleh. Kalau dalam Al-Quran tu alhamdulillah, kena sebut alhamdulillah. Tak boleh nak tukar kepada alhamdulillah. Asal huruf dal berbaris di hadapan. Ya, alhamdulillah yang mula tu berbaris di hadapan. Dibaca menjadi baris di atas, atau an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim. Apa yang berubah tuan-tuan? Huruf ta kepada huruf tu. An'amta alaihim, ditukarnya, dibacanya an'amtu alaihim. Asal hurufnya huruf ta, berbaris di atas, dibaca menjadi baris hadapan. Kesalahan-kesalahan ini dihukumkan haram, dia kata, dan berdosa. Tapi kalau tuan-tuan dia orang baca tu dia tak niat, dia pun tak tahu juga, ya, pulanglah pada Allah Ta'ala. Dia tukar, tapi niat dia kata tak adalah nak tukar, kan. Tapi kalau saja ditukar, memang haram lah. Kesalahan-kesalahan ini dihukumkan haram dan berdosa. Pembaca-pembaca Al-Quran patut meninggalkannya. Jadi kena berhati-hati jugalah, ya. Jika kesalahan-kesalahan ini berlaku di dalam bacaan sembahyang, maka hukumnya sembahyang itu tidak sah, katanya. Ya. Jadi itulah tujuan kita ni, kita memperelokkan bacaan, memperelokkan sebutan makhraj. Termasuk saya ni, saya sendiri tu, bukan nak buat, ya, saya sendiri pun kena betulkan jugalah. Ia dinamakan kesalahan yang nyata, yang jelas sangat. Kita jelas, kita dengar makmum, dia dengar imam baca, oi, apa imam ni bacaan amtu pula. Ya. Tak boleh lah. Ia dinamakan kesalahan yang nyata kerana kesalahannya dapat dikesan oleh ahli pembaca Al-Quran dan kaum muslimin amnya. Kalau jemaah tu berdengar, tak sah sembahyang. Ya? Itu kalau yang Fatihah lah. Kalau ayat surah, ayat surah ni kalau dalam sembahyang, Fatihah tu wajib, ya. Kalau kita tukar wajib. Tapi dalam surah tu bacaan dia sunat. Sunat tu tak apa, boleh juga dimaafkan. Boleh dimaafkan. Tapi tak elok jugalah, kan. Dalam yang wajib tu Fatihah tu kena sangat-sangat betul. Kalau dalam surah pun kena berhati. Iyalah, betul lah, takut terlanggar juga, ya. Walaupun sunat. Tapi kalau iyalah, kadang-kadang kita ni manusia, ya. Kadang-kadang lemah, kadang-kadang teringat, kadang-kadang lupa itu. Allah Ta'ala yang tahu. Yang kedua, kesalahan yang dinamakan kesalahan yang tersembunyi. Tadi jelas kita dengar orang ramai tahu. Tapi tersembunyi ni, apa dia kata? Kesalahan-kesalahan yang tidak membawa kepada perubahan makna. Seperti meninggalkan dengung, tak ada dengung. Innallah, patutnya ada innallahu wa malaik. Macam tu, dengung. Apa dia kata? Meninggalkan dengung dalam bacaan tu, tak ada gunah. Tak ada gunah. Nun bersabdu ada gunah, mim bersabdu ada dengung, ifa ada dengung, ya, ifa semua ada, bacaan berdengung. Idgham ma'al gunah, idgham masuk beserta dengung, semuanya ada dengung. Meninggalkan dengung maksudnya dia tak ada dengung lah, dengung baca tu tak ada dengung. Tidak dapat menentukan kadar harkatnya, harkat mat asli, mat wajib mufasil, mat wajib mutasil, ya. Kadar harkat tu dibacanya tak cukup.
Ada kita harakat, ada 2 harakat, ada 4 harakat, ada 5, ada 6. Tak cukup. Panjang dia pun sama je. Kalau 2 harakat, kadang 3, kadang tak ada mat tabi'i je. Kesalahan-kesalahan itu apa ni? Tidak dapat menentukan kadar harakat berapa panjang pendeknya mat tu dengan tepat, atau tidak dapat membaca sifat huruf itu dengan sempurna. Kita tidak dapat membaca sifat huruf dengan sempurna. Maklumlah kita ni dah berumur kan, mana dah cukup kadar sifat kita. Kalau orang muda-muda ialah sifat huruf pun kadang-kadang itu ceritanya. Huruf ain, huruf dad, huruf apa yang susah kha, ha dengan ha, dia kena beza. Macam itu ya. Apa kata dia? Huruf dengan sempurna. Kesalahan-kesalahan itu tidak sampai merosakkan solat, tak rosak sembahyang. Namun demikian, pembaca-pembaca Al-Quran patutlah meninggalkannya. Kesalahan-kesalahan ini dihukumkan makruh. Makruh ni apa? Makruh ini kalau orang kata apa kita, kalau dibuat apa? Tak apa ya. Tinggalkan dapat pahala. Apa yang dibenci oleh Allah. Kalau makruh ni orang kata dibenci, apa yang kalau di satu ada maksud yang lain, makruh ni dibenci oleh Allah Taala. Tapi daripada fiqh tu dia kata penerangan dia macam itulah. Kesalahan-kesalahan ini dihukumkan makruh dan aib. Dia kata aib tu nampak macam apa? Aib ni tak elok ya. Kita dengar kurang sikit lah macam tu. Aib di sisi ahli-ahli pembaca. Ada orang yang qari-qari ya. Tak elok dia kata membaca Quran lah. Macam tu lah. Dia komplain lah. Bukanlah komplain apa. Kerana bacaan demikian melenyapkan kesinaran bacaan Al-Quran ya. Kalau kita macam saya pun kan baca tahu pun kan pandai sangat pun. Tapi kita berusaha juga untuk kalau orang tegur kita pun niat kita memperbaiki kan lah Allah. Terima kasih lah orang betulkan kita kan. Kamu sifat huruf, kamu suruh buat tak betul lah. Macam mana? Macam ni. Demikian. Yang di bawah akhir itu dapat kata ia dinamakan kesalahan yang tersembunyi kerana kesalahannya hanya dapat dikesan oleh orang ahli-ahli pembaca Al-Quran. Orang yang belajar baca Quran tahulah. Ya. Tahu lokok ni dengung hukum makam, tanwin semua ni. Ahli membaca Al-Quran. Tidak pada kaum muslimin amnya. Jadi kita ni macam itulah, kita tambahlah ilmu kita, hijrah ya. Meningkat sehari-hari kita daripada tahu tak tahu untuk ilmu. Ilmu macam-macam. Jadi kita berhenti kat situ puan-puan ya, tuan-tuan, kita berhenti kat itu dan kita masuk ibadah sikit. Kita ambil bakat untuk kita baca surah ya. Kita berhenti kat situ. Jadi kalau misalnya kita baca sendiri, baca ada guru di depan kan. Kita mengaji ada satu silap, kita tahu kita bukan pandai dan arif kan. Sama. Elok dia baca tasbih farah selepas baca Quran ni. Elok dia baca tasbih minta ampun, minta maaf. Iyalah. Betul kita mohon ampun lah. Kita salah kita ya. Kita mana kita tahu, kadang tahu juga tapi minta ampun lah, itu je lah. Istighfar lah banyak-banyak kan. Bukan kita saja niat buat macam tu ya. Tak ada niat kita, Allah untuk kesalahan kita ni banyak. Jadi untuk minggu muka surat 99 tu saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh baca 9. Kemudian bolehlah untuk sambung kita pengajian kita pada minggu depan, dua minggu akan datang, kita tengok sedikit tentang alat-alat ucapan
penting juga kita terang sikit-sikit. Kemudian makhraj, tempat keluarnya huruf-huruf tu, kita tengok lebih kurang lah apa huruf ni keluar dari mana, ya. Huruf alif, alif, waw, ya ni keluar dari mana, dia terangkan dalam kitab kecil dia ni. Ada gambar sekali. Jadi tuan-tuan perempuan ada buku tu boleh tengok dulu, boleh baca, boleh faham, dia mengenalkan kalau tengok alat-alat ucapan tu, bibir, mulut, gusi, ini semua di ruang rongga mulut sampai ke rongkong. Allah Allah. Jadi kita masuk sikit pada bacaan. Kita baca sikit surah 2 surah. Boleh ke tuan-tuan? Soal tu dah. Kita ulang kaji je tuan-tuan. Dulu kita pun dah baca dah. Zaman kanak-kanak. Kita sambung pada bacaan minggu dulu kita baca surah An-Nas, ya. Ini kita sambung lagi surah Al-Falaq. Ya. Surah ni kita dah hafal, tak ada kitab pun tak apa. Ikut je kita baca, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri an-naffathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Di ujung dia tu ada qalqalah laq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia akan dia apa kita huruf qalqalah tu dia taksil bil falaq. Tapi tak ada kuat sangat. Bil biasa sederhana bil falaq. Itu kalau kubra kan? Kubra. Kalau kubra di ujung. Kalau di tengah sughra, kecil. Kali ini hujung tapi bukanlah kuat benar. Orang dah ada kita dengar orang baca ada qala. Qul a'udzu birabbil falaq. Cukuplah kan. Jangan qul a'udzu birabbil falaq. Kuat benar. Ya, sederhana tuan-tuan puan-puan. Min syarri ma khalaq. Sama. Min tu ada min ikhfa, ya. Ikhfa tu dengung. Kalau kita baca tak dengung macam tadi lah dia kata kurang elok. Min syarri ma khalaq. Ada dengung. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Huruf ba ada juga qalqalah hujung. Wa min syarrin naffathati fil 'uqad. Ada qalqalah hujung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada qalqalah hujungnya. Okey, kita sambung lagi sampai surah Al-Ikhlas. Ini kita baca Ikhlas qul huwallah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Sambung tuan-tuan. Okey tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dah dua surah. Lagi. Masuk tabat. Tabat ya. Kita sambung lepas 2-3 surah masuk kita sambung. Tapi kalau dalam semayang ni surah kita menyongsang pula ya. Patutnya surah ni daripada atas turun-turun. Tak apalah, kita belajar. Surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pekerjaan kita yang baik-baik kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ya. Apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ha-him tu, ha bawahi, ha ya bawahi, him. Kita rasa mulut kita ni dia apa dia ke bawah. Bismillah macam kita rasa Bismillahirrahmanirrahim. Him. Kita rasa macam tu. Him tu kancuk mulut ke buka mulut? Mulut kita ditutup ke ataupun tutup? Ujung mesti tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kalah lah ya. Tapi kita kejap je huruf mim tu pun. Ya. Jadi huruf-huruf ni huruf apa ni? Huruf nama dia huruf istifal ya. Istifal. Huruf yang lembut, yang mudah disebut tu kita tak payah nak kata-kata tekan-tekan sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu kalau besar kubur ya. Kalau kubur ya. Apa nama hukum macam tu ya? Qala kubra ya. Iyalah. Betul dah tu. Qala kubra di situ. Pasal ujung. Kita baca. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey. Yada tu apa harakat? Yada tu kalau di sini dia tulis huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Ya. Dia mad wajib munfasil 4 ataupun 5 harakat. Mad wajib munfasil. Yada satu, abi satu. Mad munfasil tu fasah. Orang kata fasil tu daripada perkataan fasah lah. Fasah tu cerai dah. Itu mad munfasil, mad panjang apa kita kata? Fasah tu lah. Kalau saya ambil macam itu fasah sangat. Ingat yang pisah antara dua kalimah. Ya, mad wajib, mad jaiz munfasil. Okey. Yang kedua, ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey, ada qalqalah. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
Dalam ni banyaklah hukum-hukum perempuan, tuan-tuan. Banyak hukum dia. Hamma wajibal ghunah dia kata wajibal. Hatab qalqalah qubra. Fi jidha hablum min masad. Semuanya ujungnya adalah ada qalqalah, ya. Fi jidha hablum, idgham ma'al qunna, hablum mim masad. Kalau kita baca, biarlah ada kita dengar kat telinga itu. Kalau baca dengung tu kita dengar kat telinga kita. Fi jidha hablum, biar dengar sikit supaya kita jadi biasa. Tak, kalau tidak tuan-tuan, kalau tak buat macam tu, kita ambil ringan tentang dengung tu. Jadi tapi kalau kita dah kebiasaan kita buatkan dengung, dia akan ada dengung sendiri je. Fi jidha hablum mim masad. Kalau dalam sembahyang bawa tu, kalau kita baca panjang macam tu, oh ya. Pula makmum. Tak, bukan macam tu. Makmum pun dengar je. Orang dengar. Dia kalau kita baca macam orang baca Quran tilawah tu jenuh lah. Kita baca yang biasalah, baca hadar ke boleh, baca yang tadwir ni baca ke secara sederhana, tadwir. Sadaqallahul azim. Itu sajalah, saya mengampun dan maaf sekali ada silap dan salah. Kita akhirilah majlis kita ni dengan kita tasbih kafarah dan surah, kita baca surah Al-Asr dan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr, lilladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.